Bagaimana kita nak blend sirah untuk kita faham fiqh dakwah. Ada satu risalah yang dibuat oleh Imam Hassan al-Banna yang tak tahulah popular ke tak popular, tapi risalah tersebut digelar Nahdlatul Ummah. Satu kita belajar tadi kan, kuntum khaira ummatin khairu ummah. Dalam risalah Imam Hassan al-Banna dia kata satu benda yang orang tak faham terhadap Al-Quran, yang sepatutnya menjadi satu bahan kepada fikrah kita ataupun idea kita, kerana isu kita ni adalah salah idea. Bila salah idea, kita nak bawa satu-satu urusan pun akan tersilap. Dan atas dasar itulah Imam Hassan al-Banna dia membuat satu risalah dia gelar Nahdlatul Ummah. Konten dalam Nahdlatul Ummah adalah dia nak cerita tentang Nahdlatul Ummah, tahu maksud dia? Kebangkitan umat. Nahdah ni kebangkitan. Khairu ummah yang terbaik. So kalau kita pecah-pecahkan Al-Quran, 1/3 daripada Quran dalam risalah tersebut, dia kata 1/3 daripada Quran adalah kisah-kisah Al-Qasas, kisah-kisah umat. Dan dalam 1/3 kisah-kisah dalam Quran, 1/3 daripada kisah tersebut adalah kisah Nabi apa? Dengar. Nabi Musa lah. Kalau lihat dalam Al-Quran, sikit-sikit kita baca adalah Nabi Musa. Baca lagi adalah lagi Nabi Musa. Dan ada lagi Nabi Musa. Jadi dalam konteks Nahdlatul Ummah yang ditulis Imam Hassan al-Banna, dia katakan bahawa Nabi Musa diberi highlight yang banyak di dalam Al-Quran. Sebab itulah kalau perhati kalau susunan yang kita hafal dalam lagu Raihan tu, start daripada Nabi Adam. Masalah kita baca sirah ni adalah kita baca sirah ni dalam mindset baca hadis. Faham maksudnya? Kita baca hadis, baca sekian kan? Okey, dapatlah kefahaman. Bila kita buka satu lagi sirah, macam baca hadis, jadi kita dapatlah satu cerita. Tapi sebenarnya sirah ni harus dilinkkan secara keseluruhan. Sebab ingat tadi kan, yang membezakan sirah dengan hadis adalah kita kena faham kronologi. Sama juga bila kita baca Nabi Adam. Kita bacalah Nabi Adam, Qabil, Habil dan sebagainya. Tapi kita tidak membaca cerita yang diceritakan dalam Quran tersebut dalam keadaan kronologi. Nabi dan Rasul, especially Rasul 25 ni, diceritakan dalam Al-Quran dalam bentuk kronologi sebenarnya. Tapi kita baca dalam keadaan yang berpecah-pecah lah. Macam kita baca hadis lah. Cukup cerita Talut dan Jalut. Okey, cukup lah. Kan? Juzuk kedua hari ni kan? Semalam. Semalam. Talut, Jalut dan akhirnya jadi Malika, jadi pemerintah. Kan? Itu je lah cerita dia. Tapi kalau sebenarnya, kalau kita baca kronologi, dia bermula daripada Nabi Adam. Nabi Adam, permulaan manusia. Nabi Adam, Idris kan. Nuh, sama juga. Permulaan kepada pembinaan satu umat. Nabi Nuh kena reject kan, walaupun dia menyampaikan dakwah dia. Bayangkan Nabi Nuh hidup 1000 tahun untuk dicatitkan beberapa kisah di dalam Quran. Sebenarnya cerita Nabi Nuh ni tak banyak dalam Quran, tapi terpaksa hidup 1000 tahun untuk sampai kepada kita. Just berapa preciousnya benda tu lah, kalau orang boleh lihat benda tu sedemikian lah. Contohnya lah, macam ada orang tu dah jadi menteri 10 tahun kan. Dia ceritalah keadaan dia menteri dulu dan sebagainya. Nabi Musa 1000 tahun. Nabi Nuh 1000 tahun. Baru sampai kepada dia. Just nak bagi tahu dakwah dia kena reject. Jadi adakah umat Nabi Nuh wujud? Tak wujud. Sebab dia orang karam, ditenggelamkan. Adam, Idris, Nuh, Hud sama, Soleh sama. Nabi apa lagi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah Nabi
yang bermulanya umat. Kan? Macam tak setuju. Kan dia dilantik menjadi imam kepada manusia. Dalam surah Baqarah. Ibrahim akhirnya berlakulah starting cerita ummah. Starting kepada cerita ummah. So, setelah beberapa rasul yang cuba untuk membangkitkan ummah ni, akhirnya Nabi Ibrahim yang start. Okay? Just nak masukkan benda dalam kronologi. So, bila Nabi Ibrahim dah start membina ummah dan dia menjadi imam, ada cerita, kalau kita ada masa, boleh cerita tentang makna tarbiyah dan kita akan tengok konteks bagaimana makna tarbiyah tu dalam Al-Quran diceritakan dan dan penyusunan dalam Quran bagaimana tugas Rasul tu diceritakan dalam Quran. Sehingga doa Nabi Ibrahim pun tersilap. Tapi itu just teaser lah. Dan Allah betulkan doa Nabi Ibrahim. Just nak bagi tahu tu adalah makna dakwah lah. Dan nak bagi tahu bahawa berlaku keadaan di mana Rasul untuk maintain ummah tu stabil, starting as a foundation. Dan adanya Nabi Ismail, adanya Nabi Ishaq, dan kebanyakan lepas tu kebangkitan tu berlaku di side Ishaq. Kan Ismail? Kena Ishaq? Yalah. Yalah, Ismail, Nabi Muhammad. Kan Ismail. Next, terus Nabi Muhammad. Ishaq. Okay. Dalam Ishaq, starting cerita Bani Israel. Ishaq, Yaqub, Yusuf. Kalau kita lihat kronologi dia, Ishaq ni dalam condition bila ada foundation, Ishaq, Yaqub, apa berlaku dengan Yusuf? Yusuf menjadi salah satu pemerintah di Mesir. Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa. Dan Musa adalah setelah beberapa rasul turun dan Musa telah membangkitkan. Beza satu adalah foundation kepada umat. Nabi Musa adalah membangkitkan kebangkitan umat tu. Dan cerita Nabi Musa ni adalah satu cerita yang paling penting dalam kita nak menentukan bagaimana kita nak bawa Islam. Starting kepada kebangkitan. Bagaimana personality seorang yang membangkitkan satu-satu ummah. Nabi Musa salah satu benda yang dia buat adalah dia tumbuk seorang sekali, mampus. Terus meninggal. Betul dalam Quran. Tak tipunya. Memang betul. Memang cerita dalam Quran. Dia tumbuk seorang, sebab tu dia lari. Dan bila dia lari, dia menjadi pekerja buruh kepada Nabi Syuaib. Dan cerita tu detail dalam Quran. Bagaimana peribadi orang yang mampu untuk membangkitkan ummah. Sebab itulah dalam kalau kita lihat dalam hadis Imam Nawawi, Riyadhus Salihin, ada satu susunan hadis tu, dia ceritalah kelebihan orang yang hidup susah. Walaupun dia kaya, kelebihan orang untuk hidup susah. Panjanglah hadis dia. Tapi nak bagi tahu bahawa ciri-ciri peribadi Nabi Musa tu, dia hidup susah untuk membangkitkan umat. Lepas tu baru dia balik jumpa Firaun. Dan panjang cerita lah. Tapi nak bagi tahu Nabi Musa membangkitkan ke umat, barulah datang cerita Musa, Nabi Daud, Sulaiman. Kan? Nabi Daud berhubung dengan cerita Talut dan Jalut. Berperang dua pihak. Ada yang ekstrim antara yang menceritakan bahawa bilangannya sama dengan bilangan Badar lah, 313 lawan 1000. Tapi itu tak penting. Yang penting adalah nak ceritakan bahawa Talut dan Jalut diceritakan dalam Quran, menang, Nabi Daud jadi man of the world. Jadi raja kepada satu daerah yang besar. Lepas tu Sulaiman.
Dan nak ceritakan Nabi Sulaiman dalam condition yang dia bukan sekadar nak memerintah manusia, sampai jin ifrit pun di bawah pemerintahan dia. Burung hudhud pun jadi postman kepada Nabi Sulaiman. So just nak bagi tahu bahawa bila ada foundation, ada nahdah, kebangkitan tadi, dan akhirnya kita nampak bahawa Nabi Sulaiman ni adalah satu benda cerita, macam cerita dongeng lah dalam Al-Quran. Kalau kita bawa cerita ni kepada orang pun macam, apa Nabi boleh bercakap dengan hud-hud sampaikan kan, semut kerajaan Sulaiman nak lalu, semut bercakap dengan, kan, cerita dia kan. So just nak bagi tahu bahawa ketika manusia ni, ketika cerita-cerita di dalam Quran ni, Al-Qasas ni diceritakan dalam Quran, dia membawa satu benda yang kronologi sebenarnya. Of course cerita dia piece and puzzle here lah. Cuma kita nak bawa dia bagaimana secara kronologi dia, begitulah sepatutnya kita faham. Nabi Sulaiman, lepas tu? Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya dan Isa, dan berakhir di situ. Of course ada reason dia. Kalau kita lihat Nabi Sulaiman dalam condition yang super extreme peak, dan Nabi Isa dalam condition umat dia nak bunuh dia. Jadi agama pula daripada kisah pembunuhan dia. Sebab itulah dalam kalau kita lihat kronologi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ni, terputusnya daripada silsilah Nabi Ishaq dan akhirnya pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk start semula Nahdlatul Ummah ni. Dan itulah sirah. Sirah merupakan satu cerita di mana kita nak bawa apa yang risalah dalam cerita Al-Quran, dan sirah dikemukakan dalam bentuk yang sedemikian. Sebab itulah ulama-ulama sirah, dia buat sirah banyak cerita perang. Sebab nak make sure bahawa kronologi itu tak putus. Padahal kalau ada satu talk lah, betul tak betul, tapi dia buat satu portion, dia buat percentage cerita yang sebenarnya sepatutnya sirah daripada hadis dan Quran dengan sirah yang dibuat oleh ulama. Dia kata sebab mustahil Nabi SAW ni cerita dia perang. Sepatutnya cerita Nabi ni adalah cerita rahmah, cerita yang dia bawa akhlak. Kenapa dalam sirah dia cerita perang? Sebab dia nak maintain kronologi tu. Tu kena faham lah. Tapi sebenarnya kalau dia buat percentage tu, sirah yang dicerita yang kita baca sekarang dalam banyak peperangan, kalau Mekah nipis, Madinah tebal kan, sebenarnya itu adalah 7% daripada sirah yang sebenar Nabi SAW. 93% sebenarnya tak diceritakan. Sebab itulah sebenarnya Rasul ni adalah Ar-Rasul Al-Insan. Sepatutnya bukannya Ar-Rasul yang pergi berperang. Tapi seperti yang anda kata tadi, ulama-ulama sirah, dia buat sedemikian kerana nak maintain kronologi tu. Supaya kronologi tu nampak. Supaya kita tahu bahawa bila starting Mekah, Parsi hancur, bila? Supaya ada kronologi tu. Bila Nabi Sulaiman yang kepada Nabi Muhammad SAW? Bilanya Nabi Musa kepada Nabi? Bilakah Nahdah tu berlaku? Bilakah kebangkitan tu berlaku? Dan itulah yang kita nampak bahawa bila kita faham makna dakwah, bila kita faham sirah dan adanya marhalah dan adanya kronologi, kita akan nampak bahawa uruf itu, amar ma'ruf itu berbentuk sedemikian. Kita bawa marah-marah dalam Islam ini dalam satu condition bermula sedemikian dan berakhir oleh kerana sedemikian. Okay dah? Okay, settle. Sebab itulah kalau kita lihat dalam just teaser kepada, just sentuh sedikit lah tentang sirah ni. Sebab itulah kalau kita lihat Mekah dalam keadaan sedemikian, secara kronologinya kita lihat belajar dulu adanya dakwah secara rahsia dan dakwah secara jahar. Anda nak bawa satu benda yang best lah. Hopefully dia best lah. Sebab
yang paling best dalam menceritakan sirah secara kronologi ni adalah Syekh Abdul Rahman apa nama? Mubarak Furi lah. Syekh Mubarak Furi. Syekh Mubarak Furi. Antara benda yang Ana sendiri bila baca sirah sebelum baca buku tersebut, dia memang spesifik jaga kronologi. Oh, bila berlaku ni. Dan antara benda yang paling menarik lah, Arkam bin Abi Al-Arkam. Tahu kan? Arkam bin Abi Al-Arkam adalah kalau kita diceritakan, dia merupakan orang yang menyediakan tempat untuk belajar Islam. Tahu bila Arkam bin Abi Arkam buat rumah Arkam bin Abi Arkam? Dakwah secara rahsia ke ataupun dakwah secara jahar? Rahsia kan? Kalau dakwah secara rahsia, dari tahun 1 sampai 1 ke 3 kan? Lepas tu tahun ke 10 boikot, dan tahun ke 13 hijrah. Arkam bin Abi Arkam start di tahun ke-5 kenabian. Tahun ke-5 kenabian. Apa signifikannya bila kita tahu bahawa rumah Arkam bin Abi Arkam ni wujud pada tahun ke-5 kenabian? Kerana bila berlaku dakwah rahsia, kita berkawan, sahabat yang masuk Islam tu adalah keluarga terdekat, geng-geng terdekat. Dan akhirnya turun ayat untuk dakwah secara terang-terangan. Kena expose, kena beritahu semua orang. Urufnya dah sampai tahap untuk kita konfront dengan masyarakat Arab Jahiliah. So bila dah setahun buat dakwah secara jahat, berlaku konfrontasi yang dahsyat sebenarnya. Boikot terhadap orang Islam, dikatakan gila. Cerita Bilal bin Rabah, cerita Ammar bin Yasir, Sumayyah, semua berlaku dalam dua tempat ni. Ia mengingatkan kita kepada siapa? Karakter-karakter orang yang nak membangkitkan rumah ni. Sahabat mampu. Sahabat boleh buat benda ni. Sebagaimana kita dengar cerita Nabi Musa tumbuk orang sekali mampus, meninggal. Begitu jugalah ketahanan fizikal sahabat ketika itu. Tapi berlaku satu condition di mana pengajian ataupun taklim Nabi SAW pun diserbu. Dalam kondisi yang tak mampu dan tak ada kawasan ataupun rumah yang membolehkan mereka, Nabi SAW menyampaikan Al-Quran dan Islam ni lah. Sebab itulah wujudnya rumah Arkam bin Abi Al-Arkam pada tahun ke-5 ni. Tahun ke-5. Ada satu buku daripada Pak Syekh Indonesia lah. Dia cerita tentang sirah mengikut fakta nombor. Itu pun menarik juga. Termasuk dia cerita tentang sahabat-sahabat ikut fakta nombor. Antara benda yang dia cerita ni, benda ni lah. Dia kata tahun ke-5 kenabian ni wujudnya rumah bin Arkam bin Abi Al-Arkam. Sebenarnya Arkam bin Abi Al-Arkam ni merupakan sahabat yang tidak wujud. Jangan terkejut sangat. Okay. Arkam bin Abi Arkam ni adalah satu nama yang tak logik lah. Macam nama seorang ni kan, Muaz bin Muaz. Logik ke orang nama Muaz kepada anak dia? Bapa takkan nak bagi nama anak dia sama dengan nama dia. Sebenarnya sahabat tu tak wujud. Sahabat tu tak ada. Kerana nak
bila pengkaji sirah nak cek balik kan, di manakah rumah Nabi? Oh, boleh jumpa. Di manakah rumah Arkam bin Abi Arkam? Sebenarnya bila nak cek balik, Arkam bin Abi Arkam selain daripada dalam cerita sirah, dalam hadis tak wujud, Arkam bin Abi Arkam adalah satu sahabat yang tak boleh nak trace balik apa cerita dia. Selain daripada itulah tempat untuk mereka taklim. Dan kalau faham benda ni, itulah bermulanya kefahaman kita terhadap perlunya penerusan kepada bagaimana tarbiyah itu berjalan walaupun dalam keadaan yang mihnah, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang payah. Ada strategi untuk dilakukan supaya still juga berlaku satu kumpulan yang berkumpul untuk belajar tentang Islam, dan akhirnya dalam keadaan yang mana mereka boleh membawa mesej-mesej Islam itu di dalam dirinya untuk dibawa kepada orang lain. Sebab itulah dalam istilah kita adalah islah nafsak wa du'u ghairak. Islahkanlah diri sendiri, barulah kita mengubahnya kepada yang lain. So islah dalam condition di mana mengingatkan kita semula kepada bagaimana sahabat dalam keadaan Bilal bin Rabah, dalam keadaan Ammar bin Yasir, yang nak pergi kepada rumah Arkam bin Abi Al-Arkam, dan akhirnya mereka syahid. Dan condition tersebut telah tidak menyebabkan mereka ini putus untuk belajar tentang Islam dan apakah wahyu-wahyu yang seterusnya disampaikan, yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi, dan Nabi menyampaikan kepada sahabat, dan di tempat yang kita faham tadi, iaitu Arkam bin Abi Al-Arkam. So, untuk menghabiskan cerita kita ni, untuk kita discuss selepas ni adalah, bila kita faham benda ni, bila kita baca Quran untuk Nabi, tentang kisah-kisah Nabi Musa, dan kalau boleh kita buka buku sirah balik, apa yang berlaku di antara 2 tahun ni kepada sahabat dan sahabiah, dan kita boleh connectkan dengan kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan kita akan lihat, oh, benda ni sangat related, dan bagaimana kronologi ini boleh hidup dalam zaman kita. Ana akhiri dengan cerita ni supaya dia boleh menjadi motivasi kepada semua. Islam selepas Nabi SAW of course bangkit, dan kita melihat bahawa fasa Nabi Sulaiman kepada umat Islam pada zaman Abbasiyah wujud. Dan benda tu adalah sejarah yang lepas. Dan kita lihat penurunan ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam cuba dibunuh oleh umat dia sendiri, sebagaimana pada tahun 1924 kita juga telah kehilangan negara Islam tu. Orang mengatakan benda tu hilang, sebagaimana negara Parsi, sebagaimana Parsi tak wujud selepas tu kan. Tak ada lagi Parsi hancur oleh penaklukan Islam, dan lepas tu wujud lagi Parsi, tak. Yang ada hanyalah bangsa Parsi. Sama juga Rom, tak ada lagi lepas tu. Dan orang mengatakan bahawa kebangkitan untuk umat Islam ini pada tahun 1924 setelah jatuh dah tak wujud. Tapi sebenarnya dia bukan hilang. Sebab kita tahu bahawa 1924 tu bukanlah the bottom. Maksudnya apa bottom? Kan kita buat stock market kan. Kita beli emas, kita beli masa ni kan. Ada harga tinggi, ada turun, harga tinggi turun kan. So ada masa dia harga paling rendah. Waktu tu kita beli kan. Tapi orang kata 1924 tu adalah condition umat paling bawah lah. Tapi sebenarnya yang kalau kita perhatikan, yang menjadi tahun yang menjadi benchmark kepada umat paling sakit adalah 1967.
Apa yang berlaku pada 1967 berkait dengan Palestin, berkait dengan the 6 days of wars, dalam kehilangan kita terhadap Palestin, dan akhirnya selepas daripada 1997 tu berlakunya satu fenomena di mana umat Islam start balik foundation untuk kita pergi ke somewhere dalam setiap negara, termasuk Sabah, Sarawak, Malaysia lah. Di mana-mana 1967. Tapi itu adalah statik di mana benda ni bermula lah. Dan benda ni tak putus. Dan umat Islam tak mati, tak hilang sebagaimana bangsa Parsi. Kita pada saat tersebut, of course pada saat yang sangat lemah, dalam saat keadaan yang sangat lemah, ia memberi satu benda yang signifikan kepada umat Islam terhadap kesakitan yang kita alami, menyebabkan kita start untuk membina semula foundation ni, dan kebangkitan umat Islam di seluruh dunia. Kalau kita perhatikan sekarang ni, di barat pun, di western country, yang kalau kita lihat kemasukan mereka dalam Islam sangat ramai compare dengan sepatutnya mereka ni yang membawa kepada agenda-agenda yang jahiliah. Instead of mereka yang membawa jahiliah, mereka berubah dari dalam dan mereka masuk Islam, dan rate untuk masuk Islam di western country sangat tinggi. Sehingga kalau kita lihat bagaimana mereka melakukan penyampaian dakwah kepada Islam, sehingga mereka ni boleh membawa orang-orang western yang betul-betul western lah, hidup western, hidup barat, tapi masuk Islam. Of course lah ada penjelasan dia lah. Just nak bagi tahu bahawa kebangkitan tu berlaku, dan kita berada pada tahun 2023 ni. Allah telah memberi kita satu ujian di mana kita telah berpisah kerana COVID dan sebagainya, jarang berjumpa, dan kita kadang-kadang condition rumah Arkam bin Abi Arkam ni tak wujud. Kita pun berada dalam awang-awangan Google Meet dan Zoom dan sebagainya, sehingga penyampaian tu tak berlaku, sehingga kita rasa bahawa apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW terhadap kepada Jibril kan, bila dia nak menyampaikan risalah Islam, kalau kita lihat dalam hadis tu, Jibril datang kepada Nabi sehingga lutut bertemu lutut. Dan kondisi tersebut, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah Islam, apakah iman, apakah ihsan, dan apakah tanda-tanda berlakunya kiamat. Dan benda tu kita nak belajar dari situ bahawa kita nak dapat satu benda yang menyentuh hati kita yang selemah-lemah iman tadi tu kan. Untuk kita berdakwah, selemah-lemah iman harus dibangkitkan dengan keimanan sebelum umat ini bangkit. Sebab itulah kita lihat bahawa bagaimana diri kita ini dalam peringkat yang mana, apakah ujian-ujian yang kita alami, sehingga kita sendiri pun dalam kehidupan kita sukar untuk kita meneruskan apakah yang sepatutnya kita teruskan. Terutamanya kepada ummah yang menjadi orang kata Allah SWT amanahkan kepada kita untuk bawa kepada jalan yang benar, dengan keadaan yang perlu difahami. Tugas kita adalah untuk menjadi khairul ummah, haruslah amar ma'ruf nahyul munkar. Of course foundationnya berbalik semula kepada apakah iman yang kita ada, apakah Allah yang kita kenal, siapakah Allah yang kita kenal, apakah kefahaman kita terhadap sirah Nabi SAW. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ana berhenti di setakat itu.